Kish, Piala Dunia 2018 adalah satu tragedi, satu malapetaka yang memalukan bola sepak Afrika. 5 pasukan layak ke Rusia, tapi tak ada satu pasukan pun yang layak ke pusingan seterusnya, yang berjaya keluar daripada peringkat kumpulan. Dan salah satu pasukan tersebut adalah Senegal. Kalau hang tengok balik nasib Senegal di Piala Dunia 2018 tu, mereka ada dalam kumpulan mereka ada Jepun, Poland dan satu lagi pasukan aku tak pasti apa. Tapi ketiga-tiga pasukan ni hang boleh bagi chance kepada pasukan-pasukan yang macam ni, pasukan-pasukan yang macam Senegal ni yang memang ada pengalaman dalam World Cup, walaupun dah lama tak main World Cup pada masa tu, untuk keluar daripada grup. Tapi perkara itu semua tak terjadi sehingga kan dia dijadikan satu continental emergency daripada Persatuan Bola Sepak Afrika yang mengatakan bahawa Federasi Bola Sepak Afrika, maafkan saya, bahawa bola sepak Afrika cannot go on like this. Kita kena tingkatkan kualiti, kita kena kembali bersaing. Kerana itu adalah kali pertama tak ada satu pun wakil daripada Afrika, daripada benua Afrika yang keluar daripada peringkat kumpulan. Dan kali ini, tahun 2022, berbeza dengan skrip 2018, dunia kembali memberi peluang kepada Senegal 20 tahun selepas mereka mengejutkan dunia dan hampir-hampir layak ke separuh akhir Piala Dunia Korea dan Jepun at their first try, Kish. Ada 2 Piala Dunia yang ikonik. Sebenarnya mungkin 3 lah untuk negara-negara dari Afrika. Yang pertama mungkin Piala Dunia 1994. Amerika, ya. Di mana skuad Nigeria ketika itu, Niger Boys. Aku teringat tarian Nepal lah bila sebut. Aku teringat tarian kat corner Sunday flag tu. Oliseh, JJ Okocha, Stefan Keshi. Itu adalah pasukan yang sejujurnya sepatutnya menewaskan Itali. Mereka hampir-hampir menumpaskan Itali. Sebelum Roberto Baggio mula mendominasi perlawanan itu di penghujung injury time dan juga di extra time. Kalau tak, itu adalah bagi aku Nigeria could have gone all the way. Pasukan yang sangat luar biasa kerana 2 tahun selepas itu mereka memenangi Olimpik 1996. Kedua adalah Piala Dunia 2002. Kerana Senegal hampir-hampir melayakkan diri ke separuh akhir. Itu juga Piala Dunia di mana El Hadji Diouf mengetuai jentera serangan Senegal dan ada Aliou Cissé yang pada ketika ini jurulatih Senegal. Pada ketika itu dia adalah midfielder, kapten pasukan Aliou Cissé, ya, kapten pasukan. pada tahun 2002. Piala Dunia ketiga yang paling ikonik untuk Afrika adalah Piala Dunia 2010 di South Africa sendiri. Ikonik kerana sampai bila-bila orang akan sentiasa mengingati jaringan Shabalala yang membuka tirai Piala Dunia. Dan pada masa yang sama, orang akan mengingati perjalanan Ghana di Piala Dunia itu. Di mana sejujurnya, Faiz, mereka sepatutnya layak ke peringkat semi-finals. It could have been a semi-final performance untuk Ghana. Tetapi siapa yang tak ingat Luis Suarez dan segala perkara yang dilakukannya. Dan akhirnya itu menamatkan harapan Ghana untuk ke separuh akhir. Selepas tahun itu, dah 2 Piala Dunia di mana pasukan-pasukan Afrika sedikit sebanyak underwhelming. Ya. Tapi kali ini, nampak seperti ada peluang untuk Afrika melakukan kejutan. Tetapi mungkin bukan semua pasukan, tetapi ada satu yang betul-betul stand out, Senegal. Juara African Cup of Nations, sebuah pasukan yang ada jurulatih yang telah mengemudi pasukan ini selama hampir 7 tahun kalau tak silap aku. Maybe the only African team with an African coach. Aku tak pasti. Mungkin kita kena tengok pasukan-pasukan Afrika yang lain. Individu yang membantu Senegal ke quarterfinals Piala Dunia 2002, membantu Senegal ke final AFCON 2002 juga, dan akhirnya membantu Senegal memenangi AFCON baru-baru ini. Ini adalah peluang terbaik bagi aku, Faiz, untuk Senegal menjadi pasukan Afrika pertama ke separuh akhir. Tugas yang suka, tugas yang sangat suka, melihat kepada kualiti-kualiti yang ada kepada majoriti negara-negara yang datang daripada Eropah, gergasi-gergasi daripada Amerika Selatan,
tugas yang sangat sukar. Tapi bila hang melihat prestasi semasa mereka, bila hang melihat komposisi skuad ni, bila hang melihat semangat berpasukan yang telah dibina oleh Aliou Cisse and the coaching intelligence yang ada pada Aliou Cisse, aku takkan terkejut kalau mereka sampai di separuh akhir. Persoalan dia, mampukah mereka sampai di separuh akhir, Faiz? Jom kita Bagi hang, selidik kita selidik. Daripada segi pemain, aku rasa bila aku tahu kata hang bagi tahu aku kita akan buat Senegal ni, aku pun lakukan sedikit kajian aku lah. Aku rasa sebenarnya kalau Piala Dunia ni dimulakan di musim panas dan bukannya musim sejuk, ia akan menjadi tempat terbaik untuk Senegal attack the tournament. Ketika itu Kalidou Koulibaly, kapten pasukan, masih lagi belum mendapat kecederaan yang dia dapatkan sekarang, kan. Kita pun tak tahu, mungkin dalam satu minggu, 2 minggu selepas video ini ditayang, mungkin baru dia akan sembuh, kan. Dan Chelsea juga mengalami prestasi yang sedikit yo-yo di bahagian pertahanan ketika ketiadaan beliau. Edouard Mendy pun dah kehilangan. Edouard Mendy kehilangan dia punya glove dia tu, mungkin dia kena cari balik glove dia tahun lepas. Aku rasa dia pun bukan nak kata hilang tempat kepada Kepa Arrizabalaga di peringkat kelab, tapi nampak seperti Arrizabalaga mempunyai form yang lebih baik, yang lead atas dia di Chelsea pada ketika ini. Bonasa di Bayern Munich ada 3 ataupun 4 perlawanan di hujung musim bersama Bayern Munich yang menunjukkan dia akhirnya dapat momentum perlawanan konsekutif, kan. Sebelum tu tak dapat peluang langsung. Macam mana dia nak lawan dengan Pavard, macam mana nak lawan dengan Alphonso Davies, tak dapat dah, kan. Juga Idrissa Ganage yang menghabiskan musim sebagai menghabiskan musim dengan PSG dengan agak okey lah. Dia prestasi dia dengan Ander Herrera musim lepas, dua-dua keluar musim ni. Tapi masuk ke musim sejuk ni, masuk ke bulan November dan Disember, ketika mana World Cup ni akan dilangsungkan nanti, pemain-pemain yang kita tengok tadi tu semuanya berada dalam krisis prestasi sedikit. Kish, Mendy dengan pergelutan dia, Koulibaly dengan injury dia, Bonasa dengan injury dia, Sadio Mane juga mengalami sedikit penurunan prestasi selepas pembukaan musim yang agak cemerlang dengan Bayern Munich. Masalah dia, Kish, ini adalah pemain-pemain yang negara ini, satu negara harapkan untuk membantu mereka for first keluar daripada grup. Bear in mind, grup dia ada tuan rumah, the host, Qatar, yang tentu sekali akan dapat backing, sokongan penuh rakyat-rakyat mereka sendiri. Hantar sebenarnya lah penyokong Arab macam mana, penyokong Timur Tengah ni macam mana, sangat meriah, kita sebut meriah lah, ya. Mereka ada Ecuador yang Ecuador ni dia menunjukkan dalam 2-3 tahun lepas ni, tak kisah tim besar mana pun yang lawan, tak kisah dia menang ataupun kalah, dia boleh skor. Tim apa yang lawan kena dia boleh skor. Okay? Dan juga dia ada satu lagi pasukan. Aku lupa pasukan apa, tapi 3 pasukan ni, ketiga-tiga pasukan ni adalah pasukan yang they will come after. Oh tak, satu lagi pasukan tu tak pasukan apa? Gegasi Eropah, Netherlands. Jadi ketiga-tiga pasukan ni akan cuba untuk lihat Senegal sebagai satu pasukan yang boleh mereka kalahkan untuk marah ke peringkat seterusnya. Itu adalah satu tugas berat untuk Aliou Cisse dalam masa 2 minggu sebelum mereka berkumpul untuk ke Qatar ni, untuk cari apa saja tonik tambahan untuk bagi pada pasukan ni mengharungi Piala Dunia ni. Kalau tidak, mereka akan mengharungi penyesalan semula selama 4 tahun. Kish. Ada 2 pemain yang aku sangat suka dalam pasukan Senegal ni. Bukan Sadio Mane, Koulibaly semua tu. Ada 2 pemain. Satu adalah Crépin Diatta yang beraksi untuk pasukan Monaco. Penyerang di bahagian hadapan, dan aku yakin dia akan menjadi sebahagian daripada skuad dan mungkin boleh mencipta kejutan di pentas World Cup. Kadang-kadang World Cup ni the most unlikely names yang kadang-kadang akan step up and take center stage. Crépin Diatta bagi aku ada kebolehan untuk melakukan tugas itu. Dan aku yakin dia akan ada dalam skuad. Tapi seorang lagi pemain yang aku sangat suka daripada Senegal, tapi aku tak pasti dia akan pergi ke tak. Sebab sejak kebelakangan ini, macam yang cakap Faiz, individu ini juga sedang mengalami krisis prestasi, krisis keyakinan. Pergelutan. Awal musim hari itu, ketika pre-season, ada sebuah pasukan Spanyol yang berkunjung ke Old Trafford menentang Man United dalam Rayo Vallecano.
Dan Rayo Vallecano ni ada seorang pemain tengah yang pada hari itu bagi aku pemain terbaik perlawanan. Dan seminggu atau 2 minggu selepas itu, Rayo Vallecano turun bertemu Barcelona. Dia juga pemain terbaik perlawanan, menjaringkan gol dalam perlawanan itu. Tapi dia bukan pemain muda tau. Dia ni macam late bloomer yang baru sekarang sedang mula mendapat penghormatan. Sebelum ini dia banyak beraksi division-division bawahan. Nama pemain ni adalah Pate Cisse. Aku suka dia, Faiz. Aku sangat menyukai dia. Tapi sekarang ni, in the last 5 games, dia dah hilang tempat dia dalam kesebelasan pertama Dia Rayo. anak saudara Jibril Cisse, bukan. Tapi dia dah hilang tempat dia dalam kesebelasan pertama Rayo. Dia banyak digunakan sebagai sub player, banyak keluar dari bangku simpanan saja. Dan benda tu merisaukan aku kerana baru-baru ni aku membaca beberapa artikel daripada media Senegal sendiri bila mereka cuba predict final 23-man squad yang akan dibawa ke Piala Dunia. Dia tiada. Ramai yang predict Pate Cisse ni tidak dibawa masuk. Dan itu adalah antara perkara yang sangat menyedihkan bagi aku. Sebab aku rasa at his peak, bila dia menyerlah, dia adalah seorang pemain yang sangat industrious di midfield. Sentiasa boleh bergerak kiri ke kanan, mempunyai passing range yang bagus, sizing yang baik. Jadi aku sependapat dengan Hang. Aku pun rasa atas kertas skuad ini memiliki kualiti yang bagus. Tetapi bola sepak ni bukan dimainkan di atas kertas. Bola sepak ni dimainkan oleh individu-individu yang berpegang kepada momentum, prestasi semasa, keyakinan. Belief. Dan pada ketika ini aku kurang pasti kalau kesemuanya berada dalam keadaan mindset yang sesuai untuk bertarung di Piala Dunia. Tapi harapan aku, Faiz, adalah bahawa Aliou Cisse mampu membangkitkan budak-budak ni sebelum Piala Dunia. Ya, dan sebelum kita tutup review ataupun preview Senegal ini, aku nak cuma katakan yang last lah di bahagian tengah. Sebab kita dah banyak cakap bahagian pertahanan dengan bahagian serangan, sebab di situlah star-star Senegal ni ada. Tapi aku rasa yang akan menjadi faktor utama pertahanan dan juga attack ni bersinar di Piala Dunia nanti adalah tengah ni. The trio of Nampalys Mendy, Cheikhou Kouyaté dan juga Idrissa Gana Gueye yang dah bermain lama sesama sendiri, Kish. Ini adalah the Holy Trinity yang tak boleh injured daripada sekarang sampai Piala Dunia, tak boleh injured sama sekali. Yang aku pasti Aliou Cisse akan in constant contact dengan mereka kerana tak ada orang lain dah, Kish. Dan kuasa ini akan menjadi the Holy Trinity akan menjadi penyambung jambatan di antara kejayaan Senegal, sama ada mereka berjaya keluar daripada grup ini sebagai keluar daripada grup ini dan mara ke pusingan kedua ataupun tak, ia bergantung pada the Holy Trinity ni, Kish. Setuju.